Ramai yang kontak aku, mesej aku tak cakap pasal anxiety mereka hadapi disebabkan COVID. Jom sembang 5 minit. Jadi memang tak dinafikan, orang yang especially ada anxiety ni, waktu musim COVID ni memang dia makin mencanak-canak lah. Walaupun aku sendiri yang dah boleh katakan sembuh lah daripada anxiety dan panic attack ni, tapi disebabkan keliling kita berita-berita ramai orang terkorban, kawan-kawan aku, especially aku yang ada friend ribu dekat Facebook ni, selalu tengok gambar dia orang jadi kelabu kan. So memang benda ni menyebabkan kita rasa kemurungan dan juga kita rasa depresi dan kita punya kerisauan mencanak-canak. Tapi macam biasa aku cakap, apa yang penting untuk kita faham dan untuk kita pegang waktu kita dilanda kebimbangan untuk orang yang ada anxiety ni ialah berpegang pada fakta. Kita kena berpegang pada fakta yang betul dan tepat. Itu sahaja cara orang yang ada anxiety, panic attack ni untuk mengharungi suasana macam sekarang ni lah, menghadapi benda ni pandemik kan, seluruh dunia menghadapinya. Kita dah 2 tahun dengan duduk dekat rumahnya, lockdown dan sebagainya, dan sekarang ni perlumbaan antara vaksin dan juga mutasi COVID sedang berlangsung. Mana menang? Mutasi varian COVID menang ke ataupun kadar vaksinasi seluruh negara menang. Sekarang ni inilah benda yang kerajaan tengah push, dan kita semua sepatutnya push supaya semua orang dapat vaksinasi dan dapat jadi imuniti kelompok yang besar lah. Ramai yang kadang-kadang cakap dekat aku, mesej aku cakap, oh dia rasa berat dada, dia rasa sebab kan, kadang-kadang dia risau dia ni kena COVID ke tak kena COVID ke. Orang yang ada anxiety ataupun panic attack ni, korang kena faham, bila dia rasa sesuatu, dia akan lipat kali gandakan perasaan tu. Ini adalah satu benda yang orang anxiety ada. Kalau anda tak ada anxiety attack, tak ada panic attack, anda susah nak faham benda ni kan. Kalau dia rasa, contohnya dia ada tergeliat urat sikit dekat sini kan, mungkin salah tidur ke. Tapi kalau orang yang ada anxiety attack atau panic attack, dia akan rasa benda ni, aku ada ketumbuhan ke, aku ada kanser thyroid ke, dia akan fikir macam tu. Jadi sangat penting untuk orang ini berpegang pada fakta tepat lah, pada suasana yang tepat. Jadi apakah fakta yang paling tepat sekarang ni? Mengikut statistik, mengikut kajian yang telah dilakukan oleh kerajaan, KKM dan sebagainya, seluruh dunia mengatakan paling selamat ialah menggunakan vaksin. Aku tahu ada yang takut. Ramai yang mesej aku dan menyatakan rasa risau dia lah, takut bila ambil vaksin kan, jadi ada side effect. Ini adalah hasil sumbangan grup-grup WhatsApp, sharing yang aku bukan nak cakap tak berasas, dia berlainan pendapat lah, dan bagi pendapat aku, dia tidak tengok masalah tu secara lebih besar. Yang pentingnya sekarang ni, pada masa sekarang, walaupun ada side effect, ini fakta dia, walaupun ada kesan sampingan daripada vaksin, tapi pada masa sekarang, itulah dia penyelesaian yang terbaik, itulah dia protection yang terbaik yang kita ada untuk menormalkan balik keadaan kita. Sama ada dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan sebagainya, seluruh kehidupan kita bergantung pada sejauh mana cepatnya kita untuk memvaksinasi seluruh komuniti kita, rakyat Malaysia. Kan, kalau di negeri aku sendiri ni, di negeri Pahang, masih lagi 20% belum mendaftar pula. Jadi mana pergi 20% ni? Kenapa 20% ni tak mahu pergi mendaftar? Memang betul sekarang ni ada immunity natural. Betul, immunity natural ni memang wujud. Orang yang sebelum ni, yang sebelum kena vaksin dan kena COVID, masuk pusat COVID,
keluar balik sembuh, ada imuniti sendiri. Tapi mengikut statistik yang mati, yang terkorban ni ramai juga. Jadi kita nak mengecikkan bilangan korban COVID ni, dan juga kita nak mengelakkan tahap kerosakan yang diakibatkan oleh COVID ni, kita nak elakkan dia jadi lebih besar. Kita semua kena berperang dan push supaya vaksin ni dapat dilaksanakan sepenuhnya. Jadi untuk orang yang ada anxiety, anda kena ambil vaksin supaya minda anda ni dapat terkawal, dapat macam satu jaminan macam okey, aku dah ambil vaksin. Untuk orang anxiety penting. Untuk orang ada anxiety, untuk orang ada panic attack, ambil vaksin lagilah sangat penting. Ada orang yang cakap pasal kesan sampingan dan sebagainya kan. Memang tak dinafikan ada, tapi bukan semua orang yang ambil, hanya sebilangan kecil. Ada sebabkan reaksi badan masing-masing lah, dan kemungkinan anda yang ambil mungkin anda kena kan. Tapi bukanlah benda itu benda yang tidak boleh dirawat. Berbeza dengan jika anda tak ambil vaksin, dan kalau anda kena COVID 50-50, tak tahu akibat dia. Berbanding dengan kalau kena kesan sampingan daripada vaksin ni, mungkin kita kena gatal-gatal ke, kita kena ada komplikasi yang kecil, tapi itu adalah komplikasi yang boleh dirawat. Dan hingga sekarang ini, alternatif untuk ubat-ubatan untuk COVID sedang dalam kajian. Bukanlah maksud vaksin ini dia punya total solution. Pada satu hari nanti, mungkin ada ubat yang lebih efektif, lebih bagus daripada ambil vaksin. Kan? Mungkin masa tu sesuai. Tapi dalam tempoh nak menyampai ke masa ada ubat tu, anda sanggup tunggu ke? Kita memang dah tak tahan, kena lockdown lama-lama. Kejap lagi bila dah buka semua orang sekolah dah berjalan, semua orang dah bercampur aduk balik. Orang yang tak ambil vaksin sangat terdedah lah. Jadi orang yang anxiety ni lagilah makin menyebabkan dia kemurungan, makin dia menyebabkan dia stres, makin menyebabkan dia sakit di sini. Tolonglah, kalau anda ada anxiety, anda ada panic attack, pastikan anda ambil vaksin supaya anda boleh berpegang dengan fakta tu dan melegakan hati anda, mengatakan aku ada sedikit terlindung, insya-Allah, tawakal pada Allah. Aku dah terlindung daripada COVID sikit. Usaha aku untuk melindungi diri aku daripada COVID telah dibuat. Ini akan melegakan anda punya minda dan mengelakkan anda terus menerus kena serangan anxiety, kerisauan, kerunsingan dan sebagainya. Alright. Semoga selamat semua. Jangan lupa follow dan subscribe. Follow iamregime.com, subscribe di tube.iamregime.com, dan juga follow lah.